Assalamualaikum, selamat sejahtera anak murid cikgu. Sekarang kita akan masuk kepada topik kecil yang baharu dalam bab 4 Geografi Tingkatan 2. Okey, dalam topik ini awak akan belajar tentang perubahan iklim yang berlaku di Malaysia disebabkan keadaan semula jadi. Okey, jadi kita nak tengok dua jenis fenomena yang bukan selalu berlaku. Tetapi dia mungkin akan berlaku dalam selang 3 atau 4 tahun sekali, iaitu fenomena El Nino dan La Nina. Okay, jadi kalau awak tengok gambar di hadapan cikgu ni, okey, gambar ini fenomena El Nino, awak tengok seorang lelaki tu sedang duduk di bukan ladang, di tanaman padi dia. Dan keadaan ketika itu nampak seperti kering, betul? Kemudian fenomena La Nina pula, awak tengok dia menggambarkan suasana yang lembap dan hujan. Okay, jadi kita tengok apa beza kedua-duanya ya. Baik, El Nino dan La Nina. Okay, dia berlaku 3 hingga 5 tahun sekali. Ini adalah gangguan di atmosfera kita yang mengakibatkan perubahan cuaca secara berbeza dengan tahun-tahun yang biasanya berlaku. Okay, jadi disebabkan apa? Disebabkan pemanasan air laut yang luar biasa di Lautan Pasifik. Lautan Pasifik ini tidak jauh daripada Asia. Okay, jadi kita tengok nanti kedudukannya di mana. Okay, jadi maksud El Nino, ini adalah bahasa Sepanyol. Maksud El Nino ini adalah keadaan ataupun kejadian kemarau yang panjang, panas. Okay, lama tak hujan, jadi cuaca jadi sangat panas dan kering. Okay, fenomena La Nina pula. La Nina ni adalah kejadian banjir besar. Okay, yang menyebabkan yang disebabkan oleh hujan yang turun tanpa henti. Okay, jadi kalau disebut El Nino ini dalam bahasa Sepanyol bermaksudnya adalah anak lelaki. Okay, anak lelaki sinonim dengan panas. Manakala La Nina pula bermaksud anak perempuan yang sinonim dengan hujan ataupun mungkin selalu menangis. Kan? Jadi itulah dia punya perumpamaan. Okay, jadi kita tengok satu persatu. Baik, fenomena El Nino kita pergi biasa. Kita pergi keadaan yang biasa dahulu. Okay, fenomena El Nino ini dalam keadaan normal, maksudnya hari-hari biasa tanpa El Nino, tanpa musim panas. Kalau kita tengok di sini, di kawasan Asia Tenggara, Australia, Filipina, Papua New Guinea dan kawasan Indonesia di sini. Okay, kawasan ini kalau biasanya kita akan mengalami hujan yang sederhana. Panas juga sederhana, betul? Okay, disebabkan oleh angin timuran ni. Angin ni daripada sebelah timur. Timur kita ini adalah terletaknya negara Amerika, benua Amerika Utara. Okay, contohnya negara Amerika Syarikat lah. Manakala benua Amerika Selatan ni pula, contoh negara yang di sini adalah Colombia, Brazil. Jadi lautan di sini, keadaan biasanya lautan di sini berwarna biru ni bermaksud lautan di sini suhunya sejuk. Okey, sejuk lah. Biasanya memang suhunya sejuk. Di kawasan kita, Lautan Pasifik, kawasan berdekatan dengan kita ni, suhunya lebih panas. Kan? Jadi, angin bertiup daripada tempat tekanan tinggi. Tekanan tinggi ni adalah kawasan yang sejuk. Tempat yang airnya tekanan tinggi, dia akan menolak udara ataupun angin bergerak ke arah timur. Timur tu di mana? Di kedudukan negara kita lah, antaranya di Malaysia. Jadi bila angin ni bergerak, angin ini dia membawa sekali awan. Okay, jadi jumlah awan akan bertambah dan awan berkumpul di kawasan yang terlibat di kawasan timur Pasifik ni lah. Termasuklah Malaysia. Jadi kita akan mengalami hujan yang sederhana. Okay? Tetapi selang beberapa tahun, dalam 3 atau 5 tahun sekali akan berlaku satu fenomena yang mana sepatutnya air di lautan Amerika Selatan ni dia berwarna merah. Berwarna merah ni maksudnya adalah airnya jadi lebih panas daripada biasa. Okay, contohnya air laut biasanya mungkin di sana adalah dalam 20 darjah Celsius. Tiba-tiba pada tahun tersebut air dia menjadi 22 darjah Celsius, lebih panas. Okay, jadi bila lebih panas, okay, air laut di kawasan yang Asia ini, okay, dia jadi lebih sejuk lah.
daripada di Amerika Selatan. Jadi macam cikgu cakap tadi, angin bergerak daripada tempat yang tekanan tinggi, airnya lebih sejuk, kepada tempat yang tekanan rendah, airnya lebih panas. Jadi udara bergerak daripada timur ke barat. Kita panggil angin baratan. Okey, dia terbalik. Tadi di keadaan normal, dia bergerak ke arah negara kita. Okey, tetapi semasa El Nino, angin menjauhi negara kita dan dia bergerak ke arah Amerika Selatan. Jadi apa jadi di kawasan kita ni? Okey, apa jadi kawasan kita? Kawasan kita akan mengalami musim panas disebabkan ketiadaan awan. Okey, awan dibawa bersama angin tersebut. Okey, jadi bila tak ada awan, awak akan nampak suasananya panas, kemudian sangat jarang berlaku hujan. Okey, jadi dia akan jadi musim panas yang luar biasa. Okey. Jadi kalau awak tengok, ni contoh tadilah. Okey, contoh tadi. Ini contoh kesan El Nino di Malaysia. Kan, kawasan-kawasan terutamanya kawasan di utara akan mengalami musim panas dan kering. Jadi apa yang berlaku adalah dia akan mengakibatkan kekurangan air. Okey, di sungai-sungai, di empangan air, pusat takungan air, tadahan air akan jadi kering. Okey, kemudian akan berlaku kemusnahan pada tanaman lah. Okey, sebab airnya tiada. Kan, tanah dia jadi kering. Jadi kekurangan air. Okey. Kemudian akan berlaku selalu kebakaran hutan. Okey, udara kering akan menyebabkan jerebu, dan air laut yang panas akan mengakibatkan tumbuhan plankton. Plankton ni adalah makanan bagi ikan tersebut terganggu. Jadi jumlah makanan untuk ikan akan berkurang, maka ikan pun akan berkurang. Okay, jadi itu antara kesan-kesan El Nino yang berlaku dalam masa 3 hingga 5 tahun sekali. Okay, jadi kita pun tak tahu bila berlakunya El Nino ni. Okay, biasanya akan diumumkan dalam masa beberapa tahun lah. Baik, jadi kesan fenomena El Nino kepada manusia, ni caranya lah tadi mempengaruhi sektor perikanan, pertanian dan pengangkutan. Okey, kita pergi kepada fenomena yang kedua, La Nina. Ini pun adalah satu gangguan. Kalau tadi panas, La Nina ini adalah keadaan yang sentiasa hujan yang lebat dan mengakibatkan beberapa kerosakan. Okey, ini contohlah daripada satelit, gambaran bagaimana awan berkumpul. Okey, bila berlakunya kawasan yang awan berkumpul begini, bermaksud jumlah hujan akan jadi lebih banyak daripada biasa. Okey, kejadian angin taufan dan banjir besar mungkin akan berlaku. Okey, kita tengok ini contoh banjir kilat yang disebabkan fenomena La Nina. Okey. Cuaca celaru ni biasanya setiap bulan Mac, macam sekarang yang kita sedang lalui ini, bulan Mac biasanya panas. Okay, tetapi pada tahun yang pada tahun fenomena La Nina ni, okay, cuaca panas itu bertukar menjadi hujan yang luar biasa. Itu kecelaruan cuaca. Okay, jadi kita tengok berdasarkan peta ni. Fenomena La Nina, keadaan normal. Keadaan normal ni macam sekarang berlakulah setiap apa yang berlaku pada setiap hari ini. Di kawasan Amerika Selatan ini, okay, pada tahun-tahun biasa, okay, airnya lebih sejuk daripada kawasan di Asia sini. Okay, jadi bila angin sejuk, macam tadilah, dia akan membawa tiupan angin. Okay, angin bergerak daripada tempat yang tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Kan, jadi suhu sejuk ni tekanan tinggi. Angin dibawa sekali apa? Awan lah. Jadi awan ini akan biasanya dalam keadaan biasa jumlahnya sederhana. Jadi hujan yang kita terima pun sederhana. Kan, tetapi semasa La Nina, okay, semasa La Nina ni, kawasan Amerika Selatan ini mengalami suhu yang lebih rendah daripada biasa. Okay? Mungkin daripada 20 darjah Celsius dia berubah menjadi 18 darjah Celsius. Okay, jadi apa berlaku? Dia jadi lebih sejuk daripada biasa. Angin akan jadi bertambah kuat. Okay, tekanan kat sini bertambah tinggi. Bila tekanan bertambah tinggi, angin akan bergerak jadi sangat laju.
Okey, bila dia bergerak sangat laju, dia akan membawa banyak awan bersama. Okey, awan yang berada di lautan ini dia akan ditolak ke kawasan Asia di sini di Australia, di Papua New Guinea, termasuklah kita di Malaysia. Jadi jumlah awan yang luar biasa ni macam cikgu cakap tadi, dia akan membuatkan jumlah hujan juga jadi bertambah banyak. Okey, jadi itulah perbezaannya. Okey, jadi ni contohnya lah. Contohnya di sini apa kesan dia? Hakisan pantai. Disebabkan apa? Angin tu dia bawa sekali ombak yang besar. Okay, jadi pantai tu akan terhakis sebabkan ombak yang besar. Okay, tanah runtuh. Okay, disebabkan hujan lebat yang sentiasa. Okay, puting beliung berlaku di beberapa tempat disebabkan angin yang kuat. Okay. Jadi itu juga akan menjejaskan perikanan. Sebab apa? Nelayan tak boleh turun ke laut disebabkan laut bergelora. Okey, kegiatan pertanian pun terganggu disebabkan kejadian banjir merosakkan tanaman. Okey, menjejaskan sistem pengangkutan sebab hujan, jalan jadi rosak kan, dan kenderaan jadi rosak. Dan itu antara kesan yang berlakulah. Baik, itu saja setakat ini apa perbezaan fenomena La Nina dan El Nino. Cikgu harap semua akan faham. Baik, jumpa lagi dalam kelas akan datang. Terima kasih.